Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, shalla Mu'az bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isha fatawwala alaihim fansarafa rajulun minna fasalla faukhbira Mu'az anhu faqala innahu munafiq. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kata Jabir, shalla Mu'az bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isha. Jabir kata seorang sahabat Nabi nama dia Mu'az bin Jabal, satu hari dia menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain untuk sembahyang Isya. Ini ceritanya. Mu'az bin Jabal ni nama terkenal lah. Semua orang biasa dengar nama Mu'az bin Jabal. Dalam banyak-banyak, dalam ramai-ramai sahabat Nabi, Nabi pilih dia untuk mengganti Nabi di berdakwah kepada penduduk Yaman. Maka Mu'az bin Jabal ni satu orang yang diiktiraf oleh Nabi boleh jadi naqib, boleh jadi ketua di dalam nak memimpin agama kepada orang lain. Kata Jabir, satu hari Mu'az jadi imam sembahyang Isya kepada sahabat-sahabat lain. Fatawwala alaihim. Maka Mu'az pun bila dia jadi imam sembahyang Isya, dia saja pilih surah yang panjang-panjang. Fansarafa rajulun minna. Maka di kalangan sahabat Nabi yang sembahyang ikut Mu'az ni, ada satu orang dia mufarakah daripada sembahyang. Oh, dia kata aku tak boleh ikut dia ni, panjang sangat surah dia baca. Atas sebab-sebab yang tertentu dia dah tak boleh ikut dah, terlampau panjang. Fansarafa rajulun minna. Kata Jabir, seorang sahabat berhenti daripada ikut imam. Fasalla. Maka dia pederas sembahyang dulu. Imam tak rokok lagi, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia perhabis sembahyang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sembahyang munfarid, dia sembahyang seorang. Fa ukhbira Mu'az anhu. Bila habis selesai sembahyang semua, ada orang pergi report dekat Mu'az hak jadi imam ni.
Dia pergi habaq dekat Muaz, dia kata, wahai Muaz, waktu hang jadi imam semayang tadi, ada seorang daripada kita ni sudah mufaraqah. Dia tak boleh ikut hang, pasal hang baca surah panjang sangat, maka dia peterai seorang dia perhabis dulu. Faqala innahu munafiq. Muaz bin Jabal bila dia dengar macam tu, secara spontan, secara tiba-tiba dia terus hukum kawan tu. Dia kata innahu munafiq. Dia kata dia ni munafik. Allah, dia kata semayang lama sikit, semayang panjang sikit tak boleh, terus nak mufaraqah, terus nak keluar daripada ikut imam. Innahu munafiq. Dia kata dia ni munafik. Nampak sangat dia munafik. Muaz ni sudah jatuh hukum kepada sahabat ni. Falamma balagha dhalika ar-rajul, cerita Muaz kata dekat dia munafik ni sampai ke pengetahuan dia. Ni kawan hak mufaraqah tadi ni orang mai habaq kat dia. Hang tadi semayang ikut Muaz, lepas Muaz baca surah panjang hang tak boleh tahan, hang mufaraqah, hang perhabis dulu semayang daripada kami semua. Benda ni orang pergi beritahu dekat Muaz, Muaz sudah kata hang ni satu munafik. Bila dia dengar benda ni, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Muaz. Dia dengar macam tu, dia kata nanti sat dulu, dia kata siapa dia ni, dia nak hukum aku munafik. Aku nak pergi tanya Nabi benda. Benda ni aku nak pergi laporkan kepada Nabi. Kalau Nabi kata aku munafik, tak apa, aku terima. Siapa dia Muaz ni nak hukum aku munafik? Dia kata. Betul, dia kata Muaz baca surah panjang, orang lain boleh ikut, aku tak boleh ikut. Aku tak boleh ikut, aku ada penjelasan aku. Pasal apa aku tak boleh ikut? Adakah dengan kerana aku mufaraqah daripada dia? Adakah dengan kerana tu aku sudah jadi munafik macam yang dia kata? Aku nak pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia laporkan benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus panggil Muaz mai menghadap Nabi. Nabi kata pergi panggil Muaz ni, saya nak jumpa dia lah ni. Bila Muaz mai di depan Nabi, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus kata dekat Muaz yang jadi imam yang baca panjang sangat ni. Nabi terus kata dekat dia, aturidu an takuna fattanan ya Muaz. Nabi kata, Muaz, adakah kamu ni nak jadi satu orang tukang fitnah? Nabi terus tanya benda tu dekat dia dalam keadaan Nabi nampak macam marah. Nabi panggil Muaz mai depan dia, Nabi kata, aturidu an takuna fattanan ya Muaz. Adakah hang ni nak jadi satu orang tukang fitnah, wahai Muaz? Nabi kata, iza amamta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha. Nabi kata, lain kali kalau jadi imam semayang kepada orang, habis panjang surah kamu boleh baca ialah wasyamsi wa duhaha, surah Asy-Syams. Itu dah kira cukup panjang. Nabi kata, wasabbih isma rabbikal a'la, ataupun kamu boleh baca surah sabbih isma rabbikal a'la, iaitu surah Al-A'la. Itu dah kira cukup panjang. Nabi kata, ataupun iqra bismi rabbik, ataupun kamu baca surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dah kira cukup panjang. Nabi kata, ataupun wal-laili idza yaghsha, ataupun kamu baca surah Al-Lail, maka itu sudah dikira surah yang cukup panjang. Nabi kata, lain kali idza amamta, apabila kamu jadi imam kepada orang ramai semua, pastikan kamu tidak baca panjang macam yang kamu buat baru ni. Kerana kamu pergi ambil surah yang terlampau panjang, kerana itu ada orang yang tak boleh tahan, ada orang sudah kena dera, ada orang sudah tak boleh tunggu dengan surah yang macam tu punya panjang. Kerana hang orang marah ke Islam, hang telah menjadi tukang fitnah, hang menjadi fitnah, orang jadi benci semayang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni cukup simple, cukup mudah difahami. Jadi kita faham, kalau kita jadi imam sembahyang fardu, jangan terlalu panjang, kerana dia menyusahkan makmum yang ada ramai di belakang.
Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu orang sahabat yang dipanggil dia dengan nama Abi Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud menceritakan, kata dia, satu orang sahabat laki-laki jumpa Nabi SAW. Abu Mas'ud, dia kata ada satu orang kawan, ada satu orang sahabat pergi jumpa Nabi SAW. Sahabat ni bila sampai depan Nabi, dia kata, inni la ata'akharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku minta maaf lah. Kerana tiap-tiap pagi sembahyang subuh aku sengaja pergi lambat semata-mata kerana dia ni kalau jadi imam panjang sangat. Satu orang sahabat pergi jumpa Nabi SAW. Depan Nabi dia mengaku betul-betul. Dia cakap betulnya. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inni la ata'akhar. Dia kata, aku saja pergi sembahyang subuh di masjid, saja aku pergi lambat. Dia kata, aku bangun awal, aku boleh kalau nak pergi awal, tapi aku saja pilih untuk pergi lambat ke masjid. Pasal apa? Dia kata, li ajli fulan, semata-mata kerana dia ni kalau dia naik jadi imam, mimma yutilu bina, dia saja duk tarik surah panjang nak baca masa jadi imam sembahyang subuh. Maka dengan kerana tu dia kata, minta maaf ya Rasulullah, aku tak boleh pergi awal, aku tak boleh tahan, panjang sangat. Dia kata sampai khusyuk pun hilang. Air terlampau panjang ni dia hilang khusyuk. Dia jadi nak main sumpah pula dalam perut ni. Terlampau punya panjang, khusyuk tu mula dah cantik dah, dia hilang khusyuk tu, dia main duk sumpah tu imam. Maka dengan kerana tu Islam tak mau kita hak jadi imam ni menjadi punca kepada Islam difitnah oleh orang lain. Falamma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Kata Abu Mas'ud, dia kata, aku tak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah pada hari itu. Bila sahabat ni pergi mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kamu duk tengok kadang-kadang aku duk pergi sembahyang subuh tu, aku duk pergi lambat. Aku bukan tak boleh pergi awal, aku boleh pergi awal, saja aku pergi lambat. Pasal apa? Pasal dia ni kalau jadi imam, dia ni nanti duk tarik surah panjang sangat. Maka aku tak boleh dalam keadaan macam tu, aku pilih untuk pergi lambat. Nabi SAW bila dengar report kawan ni, ghadiba fi mau'izatin qat. Dia kata Nabi SAW ni marah sungguh-sungguh. Kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah pada hari itu. Asyadda mimma ghadiba yawma idzin. Tak ada, Nabi tak pernah marah lebih daripada yang hari itu aku tengok Nabi marah. Nabi marah sungguh hari itu. Marah tu bukan marah dekat kawan yang saja pergi lambat ni. Sebaliknya, faqala Nabi SAW, Nabi kata, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Nabi kata, wahai manusia, ada di kalangan hampa ni yang bersifat munaffirin. Munaffirin maksudnya suka buat bagi orang lari pada agama. Nafar makna dia lari. Munaffirin maksudnya buat bagi orang lari, buat bagi orang benci ke agama. Orang boleh nak pergi semayang tu, tapi kerana orang tak suka kat hang, maka orang tak pergi. Hang menjadi puncak orang benci pada agama.
Maka Nabi SAW kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Nabi kata sebahagian daripada hampa ni ada perangai tak elok, perangai suka buat bagi orang benci pada agama Islam. Fa ayyukum amman nas, Nabi kata maka siapa di kalangan kamu yang menjadi imam kepada manusia semayang, falyujiz, Nabi kata maka mudahkan, maka ringkaskan, maka pendekkan sembahyang itu. Nabi kata siapa-siapa bila naik jadi imam, semayang tu biar ringan, semayang tu biar jangan sampai memberatkan makmum. Nabi kata, fa inna min waraihil kabir wa dha'if wa dhal hajah. Nabi kata kerana di belakang kamu jadi imam, tapi di belakang kamu al-kabir, ada orang tua. Ada orang tua, dia berdiri lama sikit, dia terkendon lutut. Dia lama berdiri tu, lutut ni terkendon. Daripada tegak tu jadi kau bengkok. Sesungguhnya di belakang kamu al-kabir. Nabi kata ada orang yang sangat tua, dia tak larat. Wa-dha'if, ada orang yang dha'if, yang lemah. Atas sebab-sebab yang dia dengan Allah yang mengetahui. Dia jenis, kira nak ulang pergi pancung misalnya, ada orang jenis macam ni. Dia jenis dedah, dia jenis tak boleh, dia tak boleh lama, dia saat dia berasa nak pergi pancung, saat dia nak pergi pancung. Kalau kena imam jenis duk tarik lama ni, masalah lah. Maka dia termasuk dalam golongan dhaif. Wazal hajah. Nabi kata ataupun setidak-tidaknya di belakang kamu ada orang yang di dalam keperluan. Dia ada hajat, dia ada keperluan. Ni dia semayang ni, kepala duk ingat ni anak keluar tuition pukul 9. Tu imam duk rakaat pertama, duk baca surah Yasin. Dia pukul 9, anak dia nak keluar tuition. Kalau kuliah panjang, dia boleh bangkit pi. Nak bangkit pi daripada kuliah, tak ada salah apa. Atas keperluan dia. Kalau semayang berjemaah, semayang fardu, saja-saja nak berhenti haram. Nak mufarakah, nak perhabis dulu, nampak tak elok. Nak tunggu dia ni pukul berapa nak habis, tak tahu. Maka dia ni, makmum yang jenis macam ni, Nabi kata zal hajah. Dia orang yang ada hajat, ada keperluan, ada benda dia nak kena pergi buat lepas semayang ni. Dengan kerana kita pergi buat semayang terlalu lama, terlalu panjang, surah yang kita ambil tu bukan punya surah, maka kerana tu dia sudah hilang khusyuk, dia sudah jadi kacau, maka kita menjadi fitnah. Kita menjadi tukang fitnah sehinggakan dia jadi benci kepada semayang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'isha, faqara'a bid-din wal-zaitun." Kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata aku semayang di belakang Nabi SAW sembahyang Isya. Al-Barra kata aku sembahyang Isya, Nabi jadi imam. Faqara'a bit-tini wal-zaitun. Nabi baca surah At-Tin. Wat-tini wal-zaitun. Pendek aja surah tu. Itulah Nabi SAW apabila dia mengimamkan sembahyang. Begitu keadaan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang kita. Pengajaran yang kita nak ambil di sini ialah yang pertama, kita nak buat dia menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia benda yang kita buat tu macam Nabi buat. Jangan hidup tunjuk lebih champion daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Quran ni bukan saja hafal. Nabi lah manusia yang terbaik apabila membaca Al-Quran. Nabi yang begitu sekali hebat. Nabi SAW yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang terbaik. Nabi jadi imam pun baca At-Tin saja, Wat-Tini wal-Zaitun saja. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Nabi SAW qala, "Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi as-saghir wal kabir wal dha'if wal marid fa iza shalla wahdah falyusalli kaifa syaa." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi kata, iza amma ahadukumun nas, apabila kamu mengimamkan manusia di dalam sembahyang, fal yukhaffif, maka hendaklah kamu ringankan sembahyang itu. Fa inna fihi as-saghir, Nabi kata, kerana di belakang kamu tu ada as-saghir, budak kecil. Budak kecil, dia tak boleh lama tuan. Dia tak boleh lama. Dia mula nak merapu, bila dia merapu, dia buat hingang, dia kacau habis orang duduk sembahyang semua. Wal kabir, ada yang terlampau tua, yang tidak ada tenaga lagi. Wal dha'if, ada orang-orang sakit yang mereka ni ada lemah untuk nak berdiri lama. Wal marid, ada orang sakit langsung. Orang sakit tapi gagah main masjid sembahyang juga. Mai-mai kena dera dengan tu imam. Fa iza shalla wahdah, Nabi kata, tapi apabila kamu sembahyang seorang, bila kamu sembahyang sunan ataupun kamu sembahyang fardu di rumah, kamu sembahyang seorang, fal yusalli kaifa syaa. Nabi kata, sembahyanglah, nak panjang nak sembahyang berapa panjang berapa lama pun sembahyanglah, kerana kamu seorang, kamu tak ada nak dera siapa-siapa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tibar. Kita ambil yang tibar, mudah-mudahan apa yang disebut di dalam 4 hadis yang kita baca ni menjadi ingatan kepada kita semua, dan biarlah kita beramal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 94. Muka surat 94. Jilid 16, muka surat 94. Kita masuk bab ma jaa fi fana'i a'mari hadhihi al-ummah ma baina as-sittin was-sab'in. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan usia ataupun umur umat Muhammad ini antara 60 tahun sehingga 70 tahun. Kita nak baca satu tajuk malam ni. Dia kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni average secara pukul ratanya antara 60 ke 70. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70. Kebanyakan orang peringkat tu aja umur dia. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya kita manusia tiada syak, semuanya akan mati. Ini adalah satu fakta. Kenyataannya begitu. Nama kata manusia, dia ada hari dia. Dia ada hari, dia akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, muda mati, tua mati. Sekiranya dipanjangkan Allah akan umur seseorang itu lebih daripada 70 tahun, maka yang demikian itu tidak dibilang akan dia banyak ada. Bahkan yang banyak ada di dalam kebinasaan. Dia kata di sini, dia kata manusia ni tak kira muda, tak kira tua. Muda pun boleh mati, tua pun boleh mati. Sehat pun boleh mati, sakit pun boleh mati. Punya duk jaga kesihatan pun boleh mati, tak peduli kesihatan pun akan mati. Nama kata manusia ni, satu hari manusia akan mati. Kebanyakan manusia, dia kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni antara 60-70 dia akan mati. Kalau ada yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala hidup lebih daripada 70, maka itu tidak banyak. Maka itu tidak banyak. Dia kata, maka dilihat dengan mata kepala, iaitulah mati antara umur 60 dan 70 tahun. Hak ada banyak-banyak ni 60-70. 60-70. Lebih daripada tu jarang-jarang jumpa, dia kata. Maka seperti yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati min 60 sanah ila 70 sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, setelah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Nabi kata umat aku baina 60 wa 70.
60, 70. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Dan pada satu riwayat daripada Al-Hakim, kata dia, an Sahl bin Sa'd marfu'an, man ummira min ummati 70 sanah faqad a'zara Allahu ilaihi fil umur. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Sahal. Dikatanya hadis ni daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, barang siapa yang dipanjangkan Allah umurnya daripada umat aku, yakni sehingga 70 tahun, maka sesungguhnya sudah Allah beri uzur kepadanya pada umur itu. Maka pada waktu berhisab, tidak boleh ia berkata, mengapa Tuhan pendekkan umurnya? Itu dia. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia lebih pada 70 umur, maka lebih pada 70 umur tu sebenarnya dia susah. Kerana di hari akhirat esok, dia tak boleh kata dekat Tuhan, macam mana amal ibadat saya nak banyak, saya mati awal. Dia tak boleh kata yang tu. Pasal apa? Pasal dia mati lambat. Dia umur 70 lebih baru mati. Maka barang siapa, Nabi kata, yang umurnya diberi Allah lebih pada 70, maka dia tidak ada excuse, tidak ada alasan depan Tuhan untuk nak kata apa-apa. Begitu. Maka dengan kerana itu, tak sempat dia nak berbuat ibadah. Dia tak boleh kata dekat Tuhan, kerana umur pendek saya tak dan nak buat ibadah. Dia tak boleh kata. Sebab lebih pada 70, itu sudah kira lebih daripada patut. Begitu. Dan satu lagi hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zarallahu ila mri'in ukhira ajaluhu hatta balagha 60 sana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kata salah Allah oleh satu orang yang telah dilewatkan Allah akan ajalnya sampai 60 tahun. Yakni siapa yang telah dipanjangkan Tuhan umurnya 60 tahun, padahal tidak beramal juga akan amal yang saleh, dan tiada ada taufik daripada Allah, dan tiada berperangai dengan perangai yang baik-baik, maka tiada hujjah yang diterima baginya di sisi Tuhan. Kerana Allah Ta'ala sudah panjangkan umurnya dan sudah dilanjutkan hidupnya, maka tiada beramal dia dengan amal yang saleh, maka uzurnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula hadis riwayat Al-Bukhari langsung, hadis sahih langsung. Nabi kata, siapa yang Tuhan bagi kat dia 60 dan ke atas, siapa yang mencicah umur 60, dia tak ada satu alasan boleh beritahu dekat Tuhan itu. Nak abang kata tak dan, nak abang kata sibuk, nak abang apa alasan pun, Tuhan tak akan boleh terima. Pasal apa? Pasal orang yang mencicah umur 60 ini sudah lebih daripada cukup masa untuk dia berubah menjadi orang baik di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang kata umur 40. Dulu zaman Nabi SAW, zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi. Selepas Nabi wafat pun, sahabat-sahabat yang tinggal menjadi amalan penduduk Madinah pada masa itu. Bila umur cicah 40 saja, akhirat menjadi keutamaan. Ini amalan di kalangan Ahlul Madinah, di kalangan penduduk Madinah. Mereka bila cicah saja 40, daripada hari umur cukup 40 tu, daripada hari itu, keutamaan mereka ialah akhirat. Dunia apa semua ni sudah jadi secondary, sudah jadi nombor 2. Cari rezeki apa semua untuk cukup makan, minum, pakai, nafkah anak bina, anak bini di rumah, itu sahaja. Lebih-lebih tak mau cari dah. Pasal apa? Pasal umur 40 itu lampu kuning. Kalau umur 40 masih belum mula lagi untuk nak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk Madinah sangat bimbang dengan keadaan itu. Kerana apa? Kerana 40 dia nak mula penyakit mai kat kita.
Do elok-elok tato dia main semelit. Do elok-elok dia main darah tinggi. Do elok-elok dia main buah pinggang. Do elok-elok dia main macam-macam penyakit dia duk main. Maka start daripada umur 40, Ahlul Madinah, penduduk Madinah, mereka dah letak agama sebagai keutamaan mereka. Pendek katanya suah heboh tak pi dah umur 40 ni. Pendek kata tak pi dah. Tak pi dah. Tambah malam penghabis. Tak pi. Memang tak pi lah. Kalau anak cucu ajak pi pun tak pi dah. Malu. Tak malu ke Tuhan pun malu ke diri sendiri. Malu dah. Nak pi masa siang pi duk beli barang murah apa tak apalah. Nak pi malam tu nak pi duk tengok orang gencok. Kalau kita tak gencok pun kita nak pi tengok orang gencok tu tak pi dah. Umur 40 ni tak pi dah. Minta maaf lah. Pasal apa? Pasal kita kena ingat kita dah masuk zon lampu kuning. Kita dah masuk zon lampu kuning. Zon lampu kuning ni makna dia apa? Anytime. Bila-bila masa Tuhan dia boleh tutup main switch kita. Kita mati tak ada nak buat bekalan apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi taqarubiz zaman. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan hampir masa. Jadi dia nak cerita, dia kata lagi duk dekat dengan kiamat, lagi manusia rasa masa ni cukup cepat. Selagi kita duk pergi dekat dengan kiamat, maknanya umur dunia makin tua. Daripada tahun 1995 sampai nak pergi tahun 2005. Maknanya daripada 1995 nak pergi 2005 tu kita pejam celik tengok dah nak masuk tahun 2005. Masa ni rasa tak tahu nak abang lah, cukup cepat. Kalau dikira hari, tak tahu malam. Kalau kira minggu, tak tahu Jumaat. Kalau kira tahun, tak tahu mai bulan puasa. Macam tu masa dia duk jadi. Itu adalah tanda kiamat sudah hampir. Ketahuilah saudaraku, dia kata satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ada berlaku pada zaman kita ini, dan jadi pula perkara yang zahir ini satu daripada alamat hampir kiamat. Kerana tiap-tiap masa pada kita telah berasa pendek hari kita ini. Manusia akan rasa masa ni makin pendek, padahal iaitu 24 jam jua pada kira-kiranya dalam sehari. Sehari 24 jam juga. Seminggu 7 hari juga. Sebulan tu ada 29, tu ada 30, tu ada 31 hari juga. Tapi masa ni dia rasa cepat. Tak tahu apa. Tengok-tengok, kira-kira balik, oh, dah 2 tahun dah benda ni jadi dekat kita. Dah 2 tahun dah kita kata. Kira-kira balik, tengok, cucu kita sulung pun tengok dah masuk universiti dah. Tak sedar benda ni berlaku begitu, dia kata. Masa berjalan macam biasa, tetapi telah berbelah-belah tahun ataupun berpuluh-puluh tahun umur kita sebagai tiada berasa jua habisnya. Kita tak berasa pun. Tengok-tengok dah, kira-kira balik, oh 15 tahun dah aku pergi buat haji. Kira-kira balik, kita pergi Mekah buat haji dulu, dah 15 tahun dulu. Berasa macam baru pergi 2-3 tahun lepas. Kira-kira tengok 15 tahun dah yang kita pergi buat haji ni. Demikian masa dia berlalu begitu pantas, dia kata. Dan semua orang bercakap, kenapa rasa kita sekarang hari kita seolah-olah jadi pendek? Sampai semua orang duk bercakap sama je. Oh, dia kata masalah ni lah cukup cepat. Berasa lagu anak kita baru daftar masuk universiti, tengok-tengok keluar dah. Kita dijemput untuk e-convocation, anak kita nak terima ijazah. Berasa baru lagi dia masuk universiti, keluar dah anak kita daripada universiti. Kata ngaji berapa tahun? Dia kata 4 tahun. 4 tahun, sah saja 4 tahun anak dah keluar daripada universiti. Demikian keadaan dia. Sebagaimana tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakuna as-sanatu kasyahri wasyahru kaljumu'ah wa takunu al-jumu'atu kalyawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kabbarmati bin-nar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kiamat sehingga berasa masa semakin hampir. Nabi kata, Nabi sumpah dalam hadis ni. Nabi sumpah, Nabi kata kiamat tak akan jadi
Sehinggalah manusia rasa masa ni cukup cepat habis. Maka itu menunjukkan kiamat sudah dekat nak jadi. Yang ni rasa pendek hari kita itu. Maka jadilah 1 tahun rasa macam 1 bulan. Nabi kata, setahun rasa macam sebulan. 1 bulan rasa 1 Jumaat. Maknanya rasa macam seminggu. Sebulan macam seminggu. Habis. Tengok-tengok nak mai pula dah bulan puasa. Dan jadilah 1 Jumaat itu rasa macam sehari. Seminggu rasa macam sehari. Satu mai hari Jumaat, satu mai hari Jumaat, satu mai hari Jumaat macam tu. Dan jadi sehari rasa macam 1 jam. Sehari ni satu malam. Macam sejam aja. Dan jadi 1 jam rasa. Dan jadi 1 jam itu rasa-rasa. Lepas menyalakan satu dengan api. Sejam ni macam kita cucuh nak cucuh lilin. Macam nak cucuh pelita tu. Cucuh. Habis sejam belum tu aja. Ni tuan-tuan, kita main masjid. Kita sampai pukul 7 suku. 7.20 tadi kita sampai. Sampai saat orang bang semayang maghrib. Habis semayang maghrib duduk. Saya boleh tengok-tengok lah duduk ada 8.40 dah. Duduk ada 8.40 dah. Tak berasa apa pun. 8.40 dah. Tengok-tengok sekali. Tengok. Yang baik itu daripada Allah. Habis dah. Tengok jam. 9 suku. 9 suku dah. Masa berjalan begitu punya cepat. Dia kata demikianlah 1 jam rasa macam cucuh lilin. Sekali aja tengok-tengok sudah habis 1 jam. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib daripada ini wajah. Masalah dia kata. Pendek rasa-rasanya hari kita itu apa sebabnya? Pasal apa? Dia kata yang duk rasa masa cepat ni pasal apa? Kata setengah ulama adalah sebab jadi rasa pendek hari kita itu dan rasa lekah. Habisnya itu kerana adalah kita itu duduk di dalam kesusahan dan duduk di dalam kepicikan hal ahwal dunia yang bertimpa-timpa. Pasal apa yang kita rasa masa ni cepat sangat? Pasal apa? Pasal kita ni sentiasa duk ada di dalam hal dunia yang tak habis-habis. Kerja dunia ni banyak. Lepas satu kerja banyak. Bila duk buat kerja banyak ni masa cepat. Bila tak ada buat apa, duk melengung je dia lambat lah. Duk melengung, apa pun tak tahu nak buat, beralih kiri kanan macam kerah luku, apa pun tak tahu nak buat, dia berasa lama lah, nak boleh ke malam lambat tu. Tapi kalau orang kerja banyak, tak lah. Duk pederah, duk buat kerja ni, esok pagi nak kena siap, orang kerja pejabat. Bos dia main bagi satu assignment, bagi satu kerja kat dia, yang ni, you kena buat dalam masa 2 hari. Ni benda ni, patah kerja ni, you kena buat dalam masa 2 hari. Dia kata, esok, lusa, nak patah kerja ni. Dia duk hantam buat. Dengan duk buka internet, duk cari bahan, duk karang masuk, duk tulis, duk apa-apa. Tengok-tengok esok hari bos nak. Malam ni tengok balik semayang Isya, balik tengok dah pukul 10. 10 dengan nak makan nasi, dengan nak apa baru, nak basuh-basuh badan sikit, nak duduk, lepas baru nak tulis, nak type. Duk type nak bagi siap ni, tengok-tengok pukul 2 pagi dah. Tengok pukul 2 pagi dah. Tengok banyak lagi tak dah siap. Oh, dia kata aku nak tidur pukul berapa ni. Kalau aku tidur benda ni tak siap, esok mampus kalau pergi jumpa orang tua ni. Mata dia begitu. Pasal apa? Pasal kerja kita banyak. Bila kerja banyak, masa lagi cepat berjalan. Oh, kita kata kalau boleh stop jam ni, jangan bagi berjalan cantik. Pasal apa? Kerja kita tak ada siap. Pederah juga. Tengok-tengok pukul 5 pagi. Baru siap. Nak letak kepala, tak kita semayang subuh. Tak letak kepala, nak tunggu sampai semayang subuh. Lepas semayang subuh, tidur pakai MC pula hari itu. Masa berlalu begitu pantas. Pasal apa? Dia kata pasal menjelang akhir zaman, manusia buat kerja ni, Allah yang mengetahui. Ni, dunia ni tuan-tuan, dia makin duk moden, makin orang lagi banyak kerja. Kerja pejabat balik pukul 5, 5.30 sampai di rumah, masuk bilik air mandi, bumbang semayang asar. Lepas semayang asar apa semua, duk siap dah nak keluar jual burger pula. Pasal apa nak keluar jual burger? Pasal pendapatan tak cukup. Dengan belanja hari ni yang begitu tinggi, pendapatan dia dah rasa macam tak cukup. Kalau dulu bubuh minyak kereta, buh minyak kereta RM60 dah penuh tangki. Lah ni buh 60, tengok baru ada 3 suku tangki. Awak jadi lagu ni. Awak apa minyak naik harga.
Duk rejam, buh lagi. Dia pergi sampai 75 je. Oh, dia kata macam mana jadi tu bunyi. Hari tu dia ubuh penuh tangki 60. Pasal apa? Pasal minyak naik harga. Bila minyak naik harga, gaji tak naik. Bila gaji tak naik, kena jual burger malam. Bila nak kena jual burger malam, siang balik pejabat nak kupas bawang dengan nak cari buah tomato, nak potong apa, nak pergi jual burger malam. Sedang-sedang pukul 12 tengah malam. Sedang-sedang pukul 12 tengah malam. Baru nak balik, baru nak simpan barang, baru nak kemas, baru nak boleh tidur. Tak ada berapa lama bangkit. Sembahyang subuh pergi kerja pula. Masa habis begitu punya cepat. Pasal apa? Pasal dunia akhir zaman, dia duk main macam ni. Dia duk main macam hak kita duk rasa lah ni. Dia duk main. Benar-benar macam ni duk main. Belanja makin tinggi, pendapatan tak cukup, kena buat kerja tambahan. Maka manusia buat kerja terlampau banyak, masa rasa begitu cepat. Benda ni dia berkaitan. Akhirnya semua manusia rasa masa cepat. Dan Nabi SAW kata, bila manusia rasa masa begitu cepat, itulah tanda kiamat sudah dekat. Begitu. Seperti satu orang ada berumah dan ada anak isteri. Dia buat contoh di sini. Satu orang yang ada rumah tangga, ada bini, ada anak pinak dan sebagainya. Apabila bangun dia daripada tidur pada pagi hari, maka sudahlah laki-laki itu turun belikan barang makanan isteri dan orang-orang di rumahnya. Cerah-cerah pagi duk kira nak kena pergi beli nasi lemak, nak kena pergi beli roti canai, nak beli dah ni untuk anak nak makan sebelum pergi sekolah. Bangkit pagi itu, pederai pergi sembahyang, habis selesai semua, nak pergi kedai nak beli cucuk, nak balik. Pasal apa ni, anak cucu nak keluar pergi sekolah. Dia jadi kerja dah, start di situ dah. Maka sudahlah habis beberapa jam di situ. Tentu saja sedang-sedang habis tengah 2 jam dah. Daripada turun pergi semayang, daripada pergi singgah di kedai beli barang apa semua, tengok-tengok tengah 2 jam dah habis. Oh, dia kata pukul 7 dah. Pukul 7 dah. Tadi turun pukul 5.30, tengok-tengok pukul 7. Demikian keadaan dia. Dia kata dengan tiada sedang ke sana kemari. Kemudian daripada itu dipegang apa kerja lain daripada kerja yang pasti pula. Sebelum habis datang pula kerja lain. Hinggalah bertimpa-timpa. Tiada sedang, hari pun sudah malam. Buat satu kerja, duk ingat kerja tu tak buat lagi. Siap yang ni lari pergi buat yang tu. Buat tengah duk buat kerja hak kedua, duk ingat kerja ketiga tak buat lagi. Dia jadi begitu. Duk hambat masa nak siapkan kerja. Dan dia kata kerja belum habis lagi. Tiba-tiba dilihat kerja yang dibuat itu tiada nampak hasilnya yang didapatinya. Tengok-tengok kerja tak siap lagi. Dia kata, tangan ada 2 saja. Dia kata kalau tangan Tuhan bagi buang 4, buang 6, dia kata bagus. Dia kata boleh buat serentak 3 kerja. Dia kata begitu. Dia kata Tuhan bagi 2 tangan saja tak dan nak buat. Dia kata kalau Tuhan bagi dekat dia buang 4 ataupun 6 tangan, dia kata dan dia nak buat kerja. Tuan-tuan tahu orang yang duk kerja jahit baju ni, bila menjelang raya macam mana keadaannya? Orang yang duk ambil upah jahit kain baju ni, bila menjelang raya ni orang duk main hantar kain, orang duk main hantar kain kat dia. Dia nak tolak pun dia duk nampak duit. Dia nak tolak pun dia duk nampak ni kalau selai ni cah 30. Kalau tolak makna tolak 30 lah, bukan tolak kain, tolak 30. 30 ni dia duk congak, campur, tolak darat bahagi apa pula. 30 ni pun lepas baju raya anak dia pula. Terima lagi. Bila duk terima lagi, raya lagi 2 hari. Baju tak siap duk ada 10 pasang lagi. Raya lagi 2 hari, baju tak siap 10 pasang lagi. Dengan kawan duk telefon ni, sampai tutup, handphone tutup, dia telefon rumah, ambil telefon rumah, bawa sepi. Depa main duk himbut pintu pagar pula. Dia kata, Dan ke siap ni anak saya bukan ada baju raya lain, duk tunggu baju ni. Amat satu, kawan yang duk kerja jahit ni, dia kata apa? Kalau Tuhan bagi 6 tangan, dia kata cantik. 6 tangan boleh jahit serentak, 3 baju boleh jahit. 2 tangan pegang satu baju, 2 tangan pegang satu baju. Kalau Tuhan bagi 6 tangan, dia nak jadi apa tu? Nak jadi semut kan? Nak jadi lebah-lebah kan? Nak jadi apa tu? Tak boleh. Manusia yang macam ni punya sibuk, masa lagi cepat dekat dia. Masa lagi cepat. Oh, dia kata hari tu duk ada seminggu lagi nak raya. Sedang-sedang 2 hari lagi nak raya. Tak tidur malam dia punya duk menjahit. Hari raya dia sakit. Orang semua pakat pergi raya, dia sakit di rumah dia. Ini yang duk jadi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tanya orang kerja gunting rambut sudah. Ada kerja gunting rambut ni. Bila dia nak main raya, bila dia nak main buka sekolah, tangan ni sampai merah menyala. Sampai balut dengan plaster. Ni, dia potong rambut ni. Potong rambut pun kata agak. Dia kata kalau Tuhan bagi 6 tangan, dia kata 6 pun tak boleh. Kita kata bangku dah 1 ya.
Dia jadi lagu tu. Pasal apa? Banyak. Gagah tu sampai pukul 12. Dia nak ketuk dah pintu ni. Kawan main duk tenggang dengan tangan. Duk tenggang dengan tangan. Dia kata, saya seorang lagi ya. Ni takkan itu nak raya rambut panjang. Okey. Masuk seorang. Nak habis dia ni main pula pukul 1:30 pagi main lagi. Oh, dia kata lalu tengok kedai cerah. Dia kata, saya seorang ni. Dia kata, tak boleh lah. Saya macam nak mati lah ni. Mati pun apa potong saya dulu lah. Lepas tu nak mati. Dia kata. Tuan-tuan, dia jadi lagu tu. Ini yang kita cerita ni hasil daripada temu bual dengan orang-orang ni semua. Mereka cerita macam tu. Habis apa? Raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Dia kata, Ustaz, 3 hari demam Ustaz. Dia kata, lepas punya duk gunting rambut orang, 3 hari demam. Orang raya ke mana, pulut, ketupat apa pun tak makan Ustaz, duklah selimut dia 3 hari. Kali ni punya raya, minta maaf. Saya kata katuk. Ambil teriak yang mata darah pun dia tak buka. Ini keadaan akhir zaman. Kerja dia main banyak macam tu, maka rasa masa semakin cepat. Dia kata sehinggalah habis seminggu, tak berasa lama. Seminggu ni tak berasa apa. Habis seminggu tak berasa apa. Dan dikira-kiranya dapat sedikit natijahnya. Bila dia duduk balik, dia ingat balik hasil yang dia dapat daripada kerja yang tak berhenti-henti ni. Tak banyak mana pun kerja yang siap. Tapi berasa punya sibuk dengan kerja yang banyak tu. Sehingga demikian itulah jadi sebulan, rasa macam seminggu. Dan sebagai di dalam hadis yang disebutkan tadi. Dia kata setengah ulama pula, ada pun sebab jadi rasa pendek hari kepada kita, ialah kerana telah banyak milik akan harta dunia. Kadang dia antara sebab kita rasa masa ni cepat, kerana kita ni terlampau banyak harta. Dan berserabut hal ahwal, mau bersedak-sedak ataupun mau duduk di dalam kesedapan. Terlampau banyak harta, dia jadi haflah. Dia jadi masyghul, dia jadi sibuk tak tentu punca. Pasal apa? Pasal harta terlampau banyak. Hak menyaga tu ada ingat orang rumah sewa tak bayar duit dengan piduk hambat kawan tu main lori lari malam lah apalah semua. Dah lari sudah lah dengan singki-singki dapung dia cabut pergi sekali. Apalah. Ada rumah sewa ni maknanya ada harta. Ada harta tu rupanya dia bagi kita ni jadi raplah, dia bagi kita ni jadi masyghul, jadi sibuk. Duk kira dia ni hak rumah tu masuk 3 bulan lah tak bayar. Tak bayar sewa. Hak rumah tu setahun hari tu tak bayar apa langsung. Hak rumah ni tak bayar 3 bulan. Lepas tu pinjam pula. Duit hak dia pinjam pun lebih kurang 2 bulan dengan sewa. Tu kira tu. Sudah habis dia kata tengok terpelang pintu apa. Dia main lori Alibaba, awak lari habis semua barang dalam rumah. Sampai kepala pancung pun boleh ambil balik. Oh, dia kata macam ni boleh sakit. Tuan-tuan, harta banyak boleh jadi raplah macam tu. Bila dia duduk jadi serabut macam tu, tak tengok masa habis, tarik, begitu saja. Dia kata maka lalai dia dengan main dan bersuka-suka dan memboroskan harta tu. Orang ada duit banyak pula pergi joli. Dia bawa duit takat 2-30 ribu, dia pergi di Genting Highland tu berjudi tu, dia tak sedang semalaman, dia tak sedang pukul 6 pagi. Duduk dalam kasino tu, tikam yang ni berasa nak pergi tikam yang tu, berasa nak patah balik main tang ni, tengok sana orang kumun banyak nak pergi meja tu dan sebagainya. 30 ribu habis. 30 ribu habis, masa pun habis. Tak sedang apa, habis segala-gala. Demikian dia kata penyakit yang kena pak orang kaya yang tak beriman kepada Tuhan. Dia kata dengan kerana itu tidak sedang akan siang. Tak sedang dah tengok-tengok siang dah. Kalau ada bersedak-sedak di dalam malam hari. Kalau malam, duk seronok gencok di disko lah apalah semua, tak sedang tengok-tengok pukul 6 pagi dah. Tak sedang kata dah pagi. Dan tak sedang bahawa dah malam kalau bersuka-suka itu pada siang hari. Demikian juga kalau siang duk seronok, tengok malam dah. Tengok malam dah. Zuhur tak sembahyang. Zuhur pun tak sembahyang. Asar pun tak sembahyang. Apa pun tak sembahyang. Tengok dah malam dah. Begitu keadaan manusia. Demikianlah hal jadi. Seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ini adalah huraian ulama tentang hadis yang Nabi sebut tadi. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi qasril amal. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan pendek angan-angan. Angan-angan ni satu benda tak bagus. Azam itu benda bagus. Dia ada dua. Satu azam, satu angan-angan. Azam ni kita ada cita-cita nak buat satu benda dan disertai dengan usaha yang habis-habis daya. Itu dia jadi azam. Satu lagi ada ingat nak buat satu benda tapi tak disertai dengan usaha, pakai tu ingat saja, maka itu jadi angan-angan saja. Ini ada.
Maka dia nak cerita di sini, dia kata angan-angan ni tak bagus. Pendekkan angan-angan ni, jangan duk panjang angan-angan. Ketahuilah saudaraku, tak usahlah kira-kira dan agak-agak akan panjang umur engkau itu. Kerana yang demikian itu selalu jadi kira-kira dan agak-agak yang bohong saja. Angan-angan, duk angan-angan aku ni, oleh kerana pak aku pun hari tu dia mati pun umur 110. Dia duk ingat dulu tu. Aku kata pergi 100 cukup lah. Dia duk baca lagu tu. Dia duk baca pak dia mati 110 umur. Dia duk baca dia takat 100 boleh pergi. Itu angan-angan. Pasal apa? Pasal benda ni tak boleh buat apa. Ini Tuhan yang tentukan. Nak mati umur 40 ke? Nak mati umur 45 ke? Ini kerja Tuhan. Kita tak boleh pasang angan-angan benda ni. Sebab luar daripada kawalan kita. Soal hidup mati ni luar daripada kawalan kita. Ini dikawal sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dia kata dan pula menjadikan diri kuat berbimbang kepada dunia. Bila kita terlampau angan-angan, duk ingat nak hidup sampai umur 100 tahun, maka kita akan jadi satu orang yang hanya fikir dunia. Pasal apa ni? Pasal nak hidup sampai 100 tahun. Lah kena betul-betul punya himpun duit lah. Kalau tidak, isu nak hidup sampai 100 tahun umur macam mana kalau duit tak ada? Dia duk fikir macam tu, habis dia. Dia kata maka bagi mengambil kesedapan dan kesukaan di dalam masa hayat itu. Bila dia duk ingat nak mati lambat, dia duk kira nak kutip kesenangan masa hidup ni. Maka serta jadi menghimpunnya akan yang demikian itu banyak-banyak. Maka dia celek mata fikir nak cari duit. Celek mata fikir nak cari harta. Celek mata duk fikir benda-benda yang macam ni saja. Dan tinggal dia akan bimbang akan bekal akhirat dengan sebabnya. Dengan kerana duk kalut sangat dengan dunia, akhirat tak tahu ke mana ni. Dia macam tu tuan-tuan. Kalau kita tengok syuah heboh ramai, kuliah korang, dia macam tu. Dia macam tu. Dia punya memang trend dia macam tu. Dulu, tuan-tuan kalau ingat dulu, forum perdana ada buat di padang sekolah dia apa dulu. Macam mana syuah heboh tu, macam tu lah orang pergi forum perdana dulu. Tuan-tuan tengok forum perdana lah ni. Tapi penganjur kena padam lampu supaya orang tak nampak, kata orang korang. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi? Depan mata kita boleh tengok benda ni. Kena tutup lampu. Pasal apa? Kalau lampu cerah, orang duk lalu tengok, Allah, tengok ada 30 orang ni. Forum apa ni? Penganjur tu jadi malu. Lah ni dalam tempoh yang terdekat ni, jawatan kuasa masjid nak buat ceramah agama takut. Jawatan kuasa masjid nak buat ceramah agama takut. Takut apa? Takut orang tak main. Panggil penceramah daripada Kuala Lumpur tu turun main tengok ada 2 saf main semayang. Muka pengurusi masjid, muka tu imam masjid ni nak sorok tang mana. Penceramah ni pula dia main tengok ada 2 saf, dia mula dia main 3 suku. Dia cakap pun jadi merapu, lepas tu dia mula dia cakap rempuh sana sini, dia nak kata kat orang tu ni, jadi kawan hak jemput ni tak tahu nak duduk tang mana. Duduk tepi restaurant, berasa restaurant nak tumbang timpa dia. Lari pergi duduk tepi pintu, takut terkapit jari. Nak pergi duduk tang mana? Ni malu dekat orang hak dia panggil main ni. Malu. Hari ni jadi macam tu. Pasal apa? Pasal konsert orang piramai. Dia jadi macam tu. Kita ni kalau terlampau tumpu kepada nak cari senang atas dunia, akhirat berambang. Satu, kita fokus lebih-lebih, kita korbankan yang satu lagi. Nampak? Benda ni dia jadi macam tu. Sendiri dia jadi ya. Sendiri dia jadi. Benda ni dia sendiri jadi macam tu. Bila kita nampak benda-benda macam ni, kita sangat bimbang. Kita sangat bimbang. Bila hak jenis program macam ni, orang pergi sampai tak celih padang punya duk masuk, tuan-tuan tengok apa jadi? Ragut pun jadi makin banyak. Ragut pun jadi makin banyak. Tengok Sarawak Metro hari ni, buat malu Tasik Gelugong aja. Muka depan saya sampai pagi siang tadi jumpa orang pun cukup leceh. Ustaz, dia kata bagus Tasik Gelugong. Saya kata bukan Tasik Gelugong, Pinang Tunggai. Saya kata mereka buat main di balai Tasik Gelugong, buat report. Saya kata dia dah lah tu. Puak ni pun tunggu nak candek kita aja. Nampak tuan-tuan. Apa nak buat? Pasal apa? Mau dia tak ragut. Malam dia nak pergi belanja di konsert. Kalau dulu, kita cakap dulu lah, tahun 70-an, tahun 80-an tuan-tuan. Fun fair, masa tu fun fair.
pasang apa nama ting, apa nama bumbung zen ni keliling semua dalam buat pompe dengan lui pusin lah, apa dengan dalam macam-macam duk balin dat dah balin bola seralat, duk baling gelang masuk dalam botol FNN lemenek lah apalah semua. Nak pi tu nak kena belanja, nak masuk nak kena tiket, masuk nak main nak kena bayar duit, dia pergi balas tolong ayam di kampung dulu punya cerita. Sampai getah kerap dia curi, getah kerap tu pergi curi. Pasal apa? Pasal nak pergi tempat seronok tu nak kena belanja, nak ambil duit mana dia tak ada duit. Bila dia tak ada duit dia mula fikir macam mana nak dapat duit. Dia main kes ragut pun main. Bila pergi pula tengok ada menari gencok pun satu macam punya menggairahkan dengan apa semua, dia main satu rangsangan pula, berlaku pula kes rogol. Benda ni tuan-tuan dia berkaitan, dia antara satu sama lain, dia berkaitan. Bila benda ni jadi kosot lah, nak selesai tak erti macam mana nak buat lah apalah semua. Apa yang tak ertinya jangan buat benda-benda yang merosakkan orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang kita nak bagi tahu. Tak ada kebaikan pun. Kalau kita tanya orang yang waras fikiran, dia bila dengar dia faham. Benda yang baik, benda tak baik ni dia boleh faham. Kalau benda tu tak baik, kita kata benda tu tak baik. Contoh kita doa lepas semayang setiap hari. Kita habis kuliah, kita baca doa. Lepas semayang kita baca doa. Kita kata apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa ma'thurah. Nabi doa tu. Doa tu diambil daripada hadis Nabi. Nabi kata Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kami benda benar itu sebagai satu kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan bagi kekuatan kepada kami nak ikut benda benar ni. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami benda batil, benda tak baik, benda berdosa, benda tak elok ni sebagai benda yang tak elok. Minta kita tengok benda tak elok tu, kita tahu benda tu tak elok, kita minta yang tu. Warzuqna ijtinabah, dan minta ya Allah bagi kekuatan untuk kami jauh daripada benda tak elok ni. Kita tak mau hari ni benda tak elok. Kita kata benda tu pun bagus. Tak mau. Maknanya benda tak elok kita tak nampak tak elok, kita duk nampak elok. Itu satu benda yang menyebabkan rugi kita di akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah. Tak kena ke kita tak apa. Apa kata kalau bini kita punya tek tangan kena ragut? Apa kata? Apa kata kalau dia ragut tek tangan bini kita duk rentak tak mau lepas, dia pulak parang. Di mana baru ni? Yang pulak parang petak tangan tu. Apa kata kalau kena kat kita? Kita nak kata apa? Apa kata kalau anak kita? Na'udzubillah min zalik. Anak kita yang kena rogol. Apa kita nak kata? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam turun mai, Islam itu makna dia salam, makna dia selamat, sejahtera. Ikut Islam, sejahtera kita. Bila kita duk buat jual mahal, duk buat sombong dengan Islam, duk buat tak mau nak mengaku Islam kata baik, kita tak mau kata baik, kita duk buat perangai macam tu, kita tidak akan rasa selamat dengan Islam yang kita duk pegang dalam diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka di sini dia nak beritahu kat kita, dia kata, jangan kita sampai jadi macam tu, terlampau panjang angan-angan arwah kepada nak seronok dan sebagainya tak tentu punca ni, sampai menyebabkan tinggal bimbang akan bekal akhirat dengan sebabnya. Dengan kerana itu sangat-sangat dipesan oleh agama kita, biarlah jangan panjang angan-angan. Agama pesan tak sahlah tu panjang sangat angan-angan ni, jangan panjang sangat angan-angan kita. Dan jadikan diri tinggal di dalam dunia ini umpama tinggal orang yang berdagang diri di negeri orang. Kita duduk atas dunia ni biar kita rasa macam kita ni orang dagang, orang yang merantau. Orang yang merantau dia tak akan himpun banyak. Kita pergi Mekah, maknanya kita pergi berdagang, kita pergi merantau ke Mekah, bukan kita nak pergi terus tidur bangun buat rumah tangga, kita duduk menetap di sana. Kita pergi nak buat haji, habis selesai 35 hari 40 hari kita nak balik. Keadaan kita yang pergi Mekah dengan niat nak duduk 35 hari 40 hari ni, adakah kita nak beli rumah di sana? Adakah kita nak beli peti air di sana? Adakah kita nak beli benda-benda besar di sana? Tak ada. Kita pergi sekadar nak buat ibadat, nak duduk di sana, nak beli benda-benda keperluan 1-2 hari. Cukup 35 hari kita nak balik. Kita duduk atas dunia, dia kata biar macam tu. Jangan lebih-lebih.
patut padan pada kadar yang munasabah. Dia kata susah pun tak mau. Agama bukan kata bila kita baca hadis-hadis macam ni agama nak suruh kita semua hidup melarat susah merempat sampai tak ada apa dah. Agama suruh kita buat kerja. Agama mengiktiraf orang yang ada harta, tapi agama tak mau kita ni hambat harta sampai jadi hamba kepada harta yang kita hambat. Ini kena faham. Begitu. Dia kata ada apakala telah sempurna yang dikehendaki, maka terus pulang. Itu adat orang yang merantau. Dia pergi atas satu urusan, selesai urusan dia nak balik. Adat kita mai ke dunia ni, Allah suruh kita beribadat di atas dunia ni. Kalau nak menjaga pun ikut agama. Kalau kita nak bekerja pun ikut agama. Kalau kita nak bergaul dengan orang pun ikut agama. Buat apa pun ikut agama. Pasal apa? Pasal akan sampai hari kita nak balik. Nak balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dia kata ataupun serupa orang yang mengembara, yang tiada menempuh satu tempat, melainkan kadar mengambil bekal juga. Sama macam orang yang mengembara. Tu yang naik kapal pusing dunia hari tu ni. Datuk Azhar apa semua tu. Itu mengembara lah. Dia naik kapal. Bertolak daripada pelabuhan Langkawi nak pusing dunia. Dia berhenti di satu pelabuhan, berhenti atas tujuan untuk nak isi minyak. Habis isi minyak, terus pengembaraan. Sampai satu tempat berhenti nak isi minyak. Habis isi minyak, terus pengembaraan. Begitu sifat orang yang mengembara. Kita berhenti kerana nak mengambil keperluan. Benda yang perlu. Perlu maknanya benda tu necessity. Benda yang tak dapat tidak, kita kena ambil. Ambil, jalan. Ambil, jalan. Macam tu saja, dia kata. Maka pesan agama ada tersebut di dalam hadis. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha jasadi. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia telah merengkuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setengah tubuhku. Anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata satu hari Nabi pergi rengkuh dia. Rengkuh ni, pergi pegang badan dia, tarik mai rapat dengan Nabi ni. Dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab ni, satu hari dia duduk dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi rengkuh dia, Nabi peluk dia, tarik mai dekat dengan Nabi. Maka kata setengah riwayat, dia kata dengan bahu aku. Ada setengah riwayat kata Nabi pegang bahu dia, pegang, tarik mai dekat dengan Nabi. Maka sabda Nabi SAW, hai Abdullah, jadikan dirimu di dalam dunia ni seperti orang yang berdagang, ataupun orang yang merantau, ataupun orang yang melalui satu jalan. Nabi tarik dia mai dekat, Nabi kata dia yang tu ya, wahai Abdullah, kamu ingat satu benda. Kita duduk atas dunia ni macam orang yang merantau. Bukan kita nak hidup tungkat langit atas dunia ni. Kita mai di dunia ni sementara aja. Kita macam orang yang merantau aja. Satu hari nak balik juga kampung halaman kita. Satu orang asal daripada kampung, dia pergi duduk kerja di Kuala Lumpur sampai jadi ketua pengarah, sampai jadi ketua setiausaha, sampai jadi apa punya besar duduk di Kuala Lumpur tu, pencen satu hari ingat nak balik rumah dia. Nak balik kampung juga. Dia nak duduk juga di rumah, di kampung kelahiran, kampung tumpah darah mak dia masa beranak dia dulu. Dia nak balik juga satu hari ke situ. Macam itulah manusia hidup di atas dunia ni, satu hari kok mana pun mau tak mau, suka tak suka, dia akan balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu Nabi kata dekat anak Sidina Umar Al-Khattab. Masalah dia kata menuntut bekal akhirat dengan bersungguh hati itu disuruh oleh syarak kita dengan dalil dalam masalah itu, iaitu nasihat Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka hendaklah ada halnya di dalam masa hayatnya seumpama orang yang dagang, yakni orang yang merantau, yang meninggalkan tanah ayah, supaya menyempurnakan apa yang perlu baginya dengan berdagang dirinya itu. Buat mana yang perlu, dia kata. Kemudian balik ke tanah ayah. Atau jadikan halnya seperti orang yang melalui jalan. Nabi kata kita atas dunia, mau ingat, kita ni sementara di atas dunia ni. Tuan-tuan, depan mata tu tengok berapa banyak. Depan mata tu tengok adik-beradik kita berapa ramai dah yang dah mati. Depan mata tu tengok berapa banyak jiran-jiran kita duk mati. Depan mata kita duk tengok berapa ramai kawan kita dulu satu kelas duk mengaji dulu, hari ni dah mati.
Depan mata kita duk tengok berapa ramai manusia yang kaya raya, duit ada juta-juta dalam bank pun satu hari mati. Depan mata kita duk tengok benda ni semua, satu pengajaran kena ambil. Makna dia apa? Hang tak usah kaya macam mana, hang tak usah terkenal macam mana, hang tak usah macam mana. Satu hari akan mati. Terima hakikat. Sementara aja kita duduk di sini ni sementara saja. Maka biar kita berkelakuan seperti mana orang yang nak duduk sementara, bukan macam orang yang nak tungkat langit tak mau mati sampai bila-bila. Begitu. Masalah dia kata menuntut bekal akhirat dengan maka jadilah sepotong hadis ini asal pada memecut, yang ni pada menggalakkan atas suruh lapangkan hati daripada dunia dan tinggalkan dia dan hinakan dia. Nak suruh dalam hati kita ni biar ada tolak ansur. Dalam soal dunia ni ada tolak ansur. Bila ada lapang hati tuan-tuan, tak jadi bergaduh. Adik-beradik boleh bergaduh sampai tak tegur aku, sampai jumpa pun salam pun tak mau bagi, beralih muka ke lain. Bila disiasat tengok pasal apa? Pasal harta persatuan. Kalau dia faham benda ni, dia ada kelonggaran. Dia ada kelonggaran. Dia tahu, dia kata apalah abang aku ni tamak sangat nak ambil harta ni. Tak apalah, dia nak ambil bagi kat dia lah. Kita ada longgang hati. Kita boleh jumpa dia, kita boleh senyum kat dia, kita boleh muka manis kat dia, kita boleh suar tangan salam dengan dia. Kita dengar dia sakit, kita boleh pergi rumah dia. Walaupun dia tipu harta persatuan, dia ambil kat dia semua. Pasal apa? Pasal kita faham benda ni. Ambillah hang nak ambil benda ni atas dunia je, bukan nak bawa mati. Mati esok itulah liang kubur tu aja hang nak duduk. Tanah yang hampir tipu geran, macam-macam hampir buat ambil kat hang semua ni, tak pergi ke mana, tinggal juga akhirnya. Hang tinggal esok dan Tuhan balik. Anak pinak hang pula bergaduh kerana tanah tu. Kita tak ada apa-apa. Kita pun nak jadi apa, sempit dada, pergi tak ada. Pasal apa? Pasal kita faham hakikat dunia sementara. Maka dia kata di sini, dia kata tinggal benda-benda yang boleh nak jadi ketat dada ni tinggal bang, dia kata. Dan padakan dengan apa yang ada dan apa yang didapat di tangannya. Apa hak Tuhan bagi kat aku, alhamdulillah cukup. Aku dapat benda ni dengan jalan yang halal. Dengan benda ni lah aku bela anak bini aku, keluarga aku bela dengan benda halal ni. Mudah-mudahan harta tak banyak pun, tapi Allah bagi kaya jiwa. Jiwa kaya. Langsung tak ada sakit hati kat siapa, langsung tak ada nak khianat kat siapa. Benda ni tak ada. Kita satu orang yang kaya jiwa. Yang tu cukup, dia kata. Dan kata Imam Nawawi, makna hadis itu, jangan mereng hati kepada dunia. Mereng, dia kata. Maknanya jangan cenderung hati kepada dunia lebih-lebih sangat. Dan jangan jadikan dia tempat tinggal. Jangan kita ingat, aku nak tungkat langit. Aku kok mana pun tak mau mati. Aku nak jaga harta aku ni. Jangan begitu. Dan jangan katakan pada dirimu akan kekal di dalam dunia ni. Jangan ingat nak kekal, dia kata. Dan jangan juga bergantung hati daripada dunia itu dengan barang yang tiada bergantung dengan dia oleh orang yang berdagang diri pada bukan tanah ayamnya. Jangan jadi orang yang lupa diri. Itu maksudnya. Dan kata orang lain, itu sama juga. Tulis bawah, tengok di bawah tu kata Al-Alqami. Yang ni beramallah kamu akan apa yang berfaedah kemudian daripada matimu. Ini dia bagi ingatan. Dia kata ingat satu hari kita nak mati. Biarlah benda yang kita buat ni padan waktu kita menghadap Tuhan itu. Padan dengan umur Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kat kita 60, 65, 70, 75, 80 tahun. Tuhan bagi kat kita. Dengan amalan kita bawa balik pergi persembah dekat Tuhan tu padan dengan umur Tuhan bagi. Jangan kita balik pergi dengan mati umur 95, bawa balik amal satu bakui aja nak menghadap Tuhan. Tak padan dengan umur Tuhan bagi kat kita. Malu nak buat peluang bakui amalan tu, tunjuk kat Tuhan malu. 95 tahun aku bagi hang hidup di atas dunia, hang bawa balik banyak ni aja amalan untuk aku. Banyak ni aja hang bawa balik. Habis kita. Jadi dia kata biar kita balik dalam keadaan bawa balik benda tu padan dengan umur Tuhan bagi kat kita. Begitu. Dan dia kata kerana dan segerakanlah pada hari-hari engkau di dalam kesihatan. Dia kata masa sihat ni segerakan buat amal ibadah. Masa sihat ni segerakan buat amal ibadah. Beramal dengan amal yang saleh. Kerana sakit apabila ia datang, nescaya tercegah engkau daripada beramal. Bila dah main sakit, anda apa dah lepas? Bila dia main sakit, apa tak lepas? Duduk di rumah, bukan kata nak bangkit main masjid. Nak bangkit pergi pancung pun nak kena anak angkat kiri kanan. Ada yang main masa tu, teriak yang mata darah dia bapak.
Dia mai sakit, Tuhan dia nak bagi, ya Allah tuan-tuan. Dia tengoklah seorang metro hari ni. Mangsa langgar lari, dia kata. Mangsa langgar lari. Dia nak jadi malang ni tuan-tuan, saya cakap lah. Dia nak jadi malang ni, Allahu Akbar. Bila-bila masa boleh jadi? Umur baru 30, tengah duk cerdas, tengah duk sihat, tengah boleh duk buat kerja kuat dan sebagainya. Tengah duk elok-elok tu. Duk naik motor elok-elok, kawan main rempuh kat belakang. Pum, kata melambung jatuh, bubak jatuh atas jalan. Kaki terus hancur sebelah, apa pun tak boleh buat, pinggang jadi lagu mana, apa tengkuk pun dia kiat habis, duduk di rumah sampai nak kena pakai pampers. Baru kemarin duk sihat elok, hari ni sudah jadi macam ni. Tuan-tuan, Tuhan dia nak ambil saya. Dia tak ambil nyawa, dia ambil kesihatan. Tuhan dia tak ambil nyawa, dia ambil nyawa senang, tapi terus tak, dia ambil sihat. Dia ambil sihat, dia tinggal sakit dekat kita. Bila tinggal sakit, nak buat ibadat pun nak kena orang bantu. Nak beralih kiri pun nak kena orang main paut tarik baru boleh beralih. Kalau tidak, tak boleh. Umur baru 30. Tak usah cakap lah nak bangkit duduk. Tak usah cakap lah nak berjalan pergi pancung. Tak usah cakap lah nak beralih. Ni lenguh ni tak tahu nak abang. Nak beralih. Nak beralih tu nak kena orang main alih. Kalau dia taruh kita dalam keadaan macam tu. Dia taruh kita bawang 10 tahun. Tuan-tuan boleh bayang macam mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Besar. Dia boleh buat semua. Tak ada pasal-pasal. Naik bas ekspres. Daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, naik bas ekspres. Bukan pertama kali naik tu, naik beberapa kali dah tak jadi apa. Tapi hari nak jadi malang tu. Hari nak jadi malang tu, naik bas ekspres. Bas duk jalan elok-elok. Satu lori mai daripada arah depan, potong kereta apa ke, mai duduk depan bas kita. Hari nak jadi. Tengok. Betul-betul duk nampak. Dia potong keluang. Dia potong kereta, dia tuju mai betul dengan bas kita naik ni. Kita duduk belakang driver. Apa nak buat tuan-tuan? Apa nak buat? Terkelip mata je. Kaya pun tak ada. Nak bangkit, nak lari pun apa pun tak ada. Pam, kata kena lembek satu badan. Tuhan taruh kita dalam keadaan lembek satu badan tu. Dia taruh 30 tahun baru mati. Tuan-tuan boleh bayang nak buat ibadat macam mana? Nak ambil ayat semayang pun tak boleh. Nak kena orang main. 2 orang pula. Seorang tolong sendai belakang bagi duduk. Lalu tu seorang tolong jubah hari. Allahu Akbar tuan-tuan. Otak masih boleh berfungsi, otak masih boleh berjalan. Semayang nak kena semayang. Tapi begitu keadaan ada kat kita. Habuan masing-masing tuan-tuan. Habuan masing-masing. Maka inilah yang agama kata. Dia kata tumpang sihat ni buat elok. Esok bila dia mai sakit, kita nak beramal tak boleh. Setakat mana kita boleh buat, Tuhan tahu. Kita sebelum sakit kita macam mana, Tuhan tahu. Maka masa sakit tu kita buat sekadar yang boleh. Walaupun hati kita tak pernah puas, tak sempurna kita rasa ibadat kita. Tuan-tuan boleh bayang tuan-tuan? Dalam keadaan macam tu, kencing berak semua duduk di atas katil tu, orang duk buat main yang tu yang ni apa semua, basuh, cuci tak cuci, rimah, dia rimah. Dengan duk kena pakai pampers tu apa semua, buang air dalam pampers tu, saat lagi anak kita ke bini kita ke duk main duk cuci, duk basuh, kita rasa lemah. Kita rasa macam tak bersih, rasa macam tak cuci. Lepas tu satu nak ambil ayat semayang, nak suruh semayang apa ni najis, berasa ada di badan. Bukan sekali semayang tuan, kalau 30 tahun nak kena semayang sehari 5 kali. Tuan-tuan boleh bayang macam mana rimahnya hati kita ni bila jadi macam tu. Ini yang agama nak abang ni. Jangan sampai Allah takdirkan kita duduk dalam keadaan macam tu. Masa tu nak menyesal. Aku masa sihat dulu aku tak pernah kisah benda ni. Lah jadi macam ni. Macam mana aku ni kalau mati hidup ni. Masa tu karut tuan-tuan. Begitu. Maka ditakutkan hati orang yang melampau-lampau pada yang demikian itu. Dia kata maka dia bagi ingat, dia bagi takut kepada orang yang melampau dengan dunia ni. Dia kata bahawa sampai ia ke akhirat dengan tiada bekal. Takut esok ditakdirkan Allah mati, bekal nak bawa menghadap Tuhan tu tak cukup sebenarnya. Dan apabila sakit ia, nescaya menyesal ia di atas meninggalkan beramal itu. Bila dah mai sakit, menyesal ni Allah yang mengetahui. Padahal sudah lemah dia dengan sebab sakitnya itu. Bila sakit, lemahlah. Nak buat ibadat sempurna tak boleh dah. Dia kata maka tiada berfaedah menyesal itu. Dan telah berkata Al-Hafni, sebab disuruh jadi seperti orang yang dagang, kerana hal orang yang berdagang itu tiada tetap dan tiada tenang hatinya. Bahkan sentiasalah hatinya mau pulang ke tanah air. Ini adat orang yang pergi merantau. Tuan-tuan, saya buat contoh banyak-banyak lah. Kita duduk sini, kita pergi Mekah buat haji.
Kita pergi Mekah tu. Pergi Mekah kerana nak buat satu rukun Islam. Habis sempurna je haji. Habis dah selesai, dah duduk di Arafah, main di Mina, dah bermalam sampai hari 13 Zulhijjah, balik main ke Mekah dah. Buat tawaf rukun apa semua, sah lerah selesai. Kita nak kena pergi Madinah pula. Pasal apa? Pasal kita pergi kafir terbang punya habis. Masa tu, orang pakat duduk galai baik nak balik lah. Duduk satu hotel dengan kita di atas tu, turun main, dia kata, Haji, saya balik dulu. Allah. Kalau kita boleh balik sama dengan dia cantik. Dah selesai haji ni, duduk teringat rumah. Dia kata, boleh tak boleh? Dia kata, kalau kita nak minta balik awal sikit. Dia kata, Haji tak pergi Madinah dulu. Tak apalah, saya pergi Madinah. Kalau saya pergi Madinah, saya nak duduk dekat 2 hari boleh. Pasal apa tu? Pasal apa? Pasal hati duk ingat rumah. Jauh, contoh tu jauh. Kita abang Allah lah. Dah jadi orang tua ni, anak-anak duk Kuala Lumpur, duk Seremban, duk Johor Bahru. Anak kata, ayah tak nak main rumah kami pun. Kecil hati saya, ayah tak nak main. Jom. Kita pun ambilkan pelikat 2-3 lap, buah dalam beg, pergi rumah dia. Pergi duduk sehari je dia rimai. Duduk sehari je dah. Duduk rimai dah. Makan pun tak apa nak lalu, muka pun tak apa nak senyum. Anak kata, ayah awak, ayah pasal apa? Aku nak balik, bantang aku balik. Anak kata, ayah baru main aja. Aku tak boleh, aku teringat rumah. Aku nak kena balik. Tak selesa, tuan-tuan pergi duduk tempat orang ni. Walaupun rumah anak kita sendiri, bukan rumah sewa, rumah dia sendiri. Kita tak boleh duduk. Kita nak balik ke rumah kita juga. Itu adat orang merantau. Maka dia kata perasaan tu, dia kata kalau boleh ada masa hidup di atas dunia ni bagus. Duk berasa tak selesa, duk berasa ni, duk ingat akhirat tu. Pasal apa? Hak nu, hak nak kekal hidup ni. Kalau boleh ada perasaan tu, itu cukup cantik. Bila ada perasaan tu ingat nak balik ke akhirat ni, kalau ada perasaan tu, dia tak berani buat jahat. Pasal apa? Pasal dia balik jahat ke sana, dia balik dosa ke sana, dia tak boleh hidup senang di sana. Maka dia akan jadi manusia yang sentiasa buat benda betul. Begitu. Dia kata, maka iaitu sesungguhnya dia pergi berdagang itu supaya ia mendapatkan bagi ahlinya apa yang disukai untuk bawa balik ke tanah ayam. Adat dia pergi berdagang ni pasal apa? Pasal nak pergi cari rezeki, nak balik. Pergi cari rezeki, dapat apa semua, nak balik. Macam orang Indonesia main kerja di Malaysia ni. Tentu ingat dia seronok di sini. Dia main ni, dia nak kerja, dia nak cari duit. Ada duit, dia nak hantar balik rumah dia. Lepas tu dia nak balik di sana. Pasal apa? Hujan batu di negeri sendiri. Macam mana? Hujan main di negeri orang, lagi baik hujan batu negeri sendiri. Lagu tu lah. Tak kita pun serupa, tuan-tuan. Ada duit lebih sikit. Ada duit lebih sikit, ingat nak pergi bercuti. Kali ni nak pergi bercuti di Bali. Dia ingat nak pergi bercuti di Bali. Masa nak pergi seronok lah. Seminggu sebelum siap beg dah. Kain baju bubuh, tukang bubuh baju lain pula. Berkata tak sesuai, tukang baju lain pula. Sampai lain-lain tinggal seluar pendek aja pergi sana. Punya duk tukang tu berasa sesuai, tak sesuai. Mula-mula buah tu jubah lah, buah selai. Kan tu ingat ni malam-malam kena pakai jubah ni apa semua. Saya fikir-fikir pula lepas 2-3 hari dah buah baju Melayu biasa sudah lah. Potong jubah buah baju Melayu biasa. Fikir-fikir pula t-shirt mengeropa lah. Semayang sah juga buah t-shirt pula. Fikir-fikir pula tapi Bali yo. Bali ni kalau Arab pun pergi sana pakai seluar pendek, aku pula Melayu seluar pendek. Tu nak pi, masa nak pi. Dulu dia punya duk tukang kain baju, duk buah lambek ni. Pi sana tuan-tuan. Duk 2 hari aja. Duk 2 hari aja. Makan berasa tak sedap, berasa tak selesa. Hotel ni pun berasa lagu mana, buat tahu apa. Silap yang ambil fikir 5 hari. Lepas tu mau ambil 2 hari cukup. Kok mana pun tuan-tuan, negeri kita ni bagus lagi. Itu aja cerita dia. Maka Tuhan, dia nak buat bandingan yang ni lah. Kok mana pun, akhirat tu bagus lagi. Tapi sebab manusia ni dia tak tengok lagi akhirat, maka dia tak nampak akhirat tu tempat yang sangat bagus kalau dia jadi orang bagus masa hidup di atas dunia. Begitu. Maka demikianlah orang mukmin. Dia kata sayugia bersegera ia pada menuntut yang berfaedah di tanah ayah. Dia kata yang kekal ialah akhirat. Hak kekal ni akhirat. Dia kata kerana siapa bimbang dalam masa perdagangan itu dengan main-main dan tiada apa didapatinya, nescaya kembali dia kepada ahlinya di tanah ayahnya dengan tiada membawa kelabaan, tak bawa untung. Kalau kita main duduk di atas dunia ni seronok, suka ibadat, tak buat apa, tak buat, kira nak seronok. Akhirat itu kita tak boleh untung ke sana, melainkan kita boleh duka cita dan malapetaka aja di akhirat itu.
Tapi kalau masa duduk di atas dunia ni, kita jaga benda-benda ni semua. Hak agama ni semua kita jaga elok-elok, insya-Allah. Balik ke akhirat esok kita boleh laba, kita boleh untung. Sampai di sana kita tak menyesal apa yang kita buat masa di atas dunia. Dia kata gitu. Maka hidup ya serta mereka itu di dalam rumah dan penat lelah semata-mata. Balik sana balik susah. Dia kata. Maka demikian juga siapa berbimbang dengan dunia dan dengan hawa nafsu, nescaya kembali ke akhirat dengan kosong dua tangannya. Balik akhirat esok dua tangan kosong. Tiada didapatnya apa yang berfaedah kepadanya. Bahkan didapatnya yang memberi mudarat akan dia semata-mata. Dia kata. Dan sabda Nabi SAW, wa'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Dan hitunglah dirimu dan kirakanlah dia masuk di dalam bilangan ahli kubur. Nabi kata kita mau ingat mati. Di bawah tu dia kata hitung diri daripada ahli kubur. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu tahulah kita bahawa Nabi kita Muhammad SAW bagi nasihat kepada umatnya, hendaklah hitung akan dirinya daripada ahli kubur. Yakni maulah sentiasa di dalam hati itu ingat akan mati, supaya tiada panjang angan-angan dia. Kerana apabila panjang angan-angan, nescaya tidak beradab kepada mempersediakan bekal akhirat. Nah, kita angan-angan panjang akhirat kita tak buat. Bahkan kuat menghimpun dunia dan segala kesedapan nafsu dan sebagainya. Kemudian sambung hadis tu, faqala li ya ibn Umar, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah. Sabda Nabi SAW lagi, wahai Ibn Umar, apabila berpagi-pagi engkau, maka janganlah engkau kata di dalam hatimu bahawa engkau akan hidup sampai petang. Nabi kata kita bangkit pagi, tengok cuaca elok, cerah benderang dan sebagainya, kita jangan duk ingat kata kita boleh hidup sampai petang. Jangan. Dah ke sejam lagi, tak lagi jadi satu benda kat kita, mati kita. Jangan kita kata ni aku sampai petang ni, sampai malam ni, sampai esok pagi, sampai wabah hari lagi aku nanti. Jangan ni. Benda apa pun tak pasti dalam dunia ni. Apa pun tak pasti. Dan apabila berpetang-petang kamu, maka janganlah kamu kata dalam hati kamu hendak sampai kepada pagi hari. Macam itulah juga kalau kita boleh hidup waktu petang, duk yakin kata pagi esok kita boleh hidup lagi. Jangan. Itu sebab apa pun kata insya-Allah. Insya'a, jika diizinkan Allah. Insya-Allah. Kalau Allah izin, kita jumpa esok. Pasal apa? Kita tak tahu. Tuhan izin, tak izin, kita jumpa esok. Begitu. Yang ni, apabila masuk kamu dalam masa petang hari, iaitu kemudian daripada zuhur, maka hendaklah serah dirimu pada Tuhan. Tak usah kamu pandang dirimu hidup berapa masa lagi. Hatta jangan pandang akan hidup sehingga pagi sekarang. Demikian juga apabila masuk kamu dalam pagi hari, jangan pandang dirimu akan hidup sampai petang. Bahkan hendaklah lekas serah dirimu kepada Allah. Sampai waktu zuhur, waktu tengah hari semayang dulu. Apa cerita pun, masuk waktu semayang dulu. Masuk waktu semayang dulu. Takut masuk waktu dah sejam dah kita tak semayang lagi, jatuh mati. Mati dalam keadaan bawa satu hutang jumpa Tuhan. Pasal kita disuruh semayang apabila masuk waktu tak semayang lagi, duk tangguh, duk drag masa, duk tarik 2 jam lepas masuk waktu. Satu jadi apa kat kita? Kita tak semayang. Tak semayang itu satu dosa. Kita berhutang dengan Allah. Mati kita dalam keadaan membawa dosa. Begitu. Dia kata beramal sebelum mati dan beramal itu hendaklah sebelum sakit. Wallahu a'lam. Tengok dia. Nak buat apa pun sebelum mati. Nak buat apa pun sebelum ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita sakit. Bila dah mai ditakdirkan kita jadi sakit, macam yang kita cerita tadi, ditakdirkan kita mati, menyesal pun tak ada guna lagi. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.